Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni kita bincangkan tentang gini macam mana nak mengajar nombor kepada murid sekolah rendah murid yang masih belum kenal nombor. Okey, saya Dr. Muhammad Uzi hari ni saya nak bincanglah tentang bagaimana nak mengajar nombor untuk murid sekolah rendah. Murid yang belum kenal nombor. Okey, sebab saya perhati dalam dalam buku teks, dalam buku-buku matematik awal kanak-kanak ni lah banyak yang menekankan kepada macam melorek nombor, macam nombor 1 ni dia lorek kan, macam nombor 1 ni dia lorek, dia minta murid lorek gini, gini kan. Okey, gini dia lorek. Kalau nombor 2 pula, kalau ada, katalah ada nombor dot begini, nombor 2 kan. Jadi dia pun mintalah murid untuk lorek nombor 2 gini, dan berlatihlah untuk banyak-banyak. Dan selepas ini dia mengajar macam-macam lah. Dia mengajar tentang membilang 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan dia sebut cara ramai-ramai dan sebagainya kan. Jadi dia pun tunjuk nombor 1, nombor 2 sampai nombor 10 dan sebagainya kan. Jadi persoalannya, adakah mencukupi? Okey, adakah mencukupi? Adakah boleh dengan mengajar begitu? Mengajar dia melorek macam ni, lepas tu suruh budak menghafal nombor 1, 2 sebut, menyanyi dan sebagainya. Lepas tu dia pergi kepada membilang 1, 2, 3 ramai-ramai. Lepas tu pergi terus kepada operasi tambah dan sebagainya. Adakah mencukupi? Ini persoalannya. Kan sebab bila saya perhati, banyak pendekatan yang diamalkan begitu kan. Jadi saya pun berfikirlah kali ini bagaimana nak membantu guru. Sebenarnya sebab saya dapatilah ramai kanak-kanak yang awal kanak-kanak ni ada darjah 1, darjah 2 yang ramai yang bermasalah nak mengenal nombor ni. Jadi kalau dia ada masalah nak kenal nombor darjah 1, darjah 2, darjah 3 pun masih buta nombor kan. Dan dia bermasalah lah untuk belajar matematik. Dan akhir sekali dia tercicir dalam matematik. Sebab apa? Sebab asas dia tak tahu pun nombor tu. Apa makna nombor? Dia tak tahu. Okey? Jadi saya ingin berkongsi dengan anda lah kat sini supaya sekurang-kurangnya dapat membantu anda untuk berfikir bagaimana sebenarnya nak mengajar matematik awal ni. Ini sebenarnya yang penting. Jadi saya lihat sebenarnya bila kita mengajar nombor, selalu kita pergi kepada yang ini. Selalu kita pergi iaitu simbol. Selalu kita pergi pada simbol. Kita suruh hafal. Kita suruh membilang, contohnya menulis. Kita suruh sebut. Kita beri nombor, simbol, kita suruh sebut, kita suruh menulis. Tapi kalau kita lihat betul-betul sebenarnya, sebenarnya ini bukan matematik. Ini bukan matematik. Saya nak highlight kepada anda semua. Okey. Ini bukan matematik. Ingat tu, saya
saya memberi penekanan kat sini sebab ramai di antara kita guru yang memberi penekanan kepada hafal, menulis, sebut, membilang dan sebagainya. Sedangkan dia tu bukan mathematics. Okay? Seharusnya kita bermula dengan mathematics, iaitu apa itu? Iaitu dengan bermakna ni. Okay? Matematik tu kita ingat, matematik tu logik. Matematik tu adalah logik. Dan matematik tidak boleh bergantung kepada hafalan, menyebut, menulis sahaja. Dia mesti bermula dengan bermakna. Bermakna, logik. Bermula dengan logik. Bermakna. Okay? Bila kita mula matematik tu dengan bermakna, logik, baru disusuli dengan berlatih kemahiran menulis, menyebut, menghafal, barulah dia akan memberi makna yang sebenar. Ya. Dan sekiranya kita terus memberi kepada simbol, memberi penekanan pada simbol, hafal, menulis, menyebut, dan kita harapkan lepas itu dia terus pergi, dia boleh mengamalkan operasi tambah, tolak, nombor dan sebagainya. Itu sebabnya pengajaran kita akan bermasalah. Sebab pelajar dia mula dengan hafal, dan apabila dia masuk tambah, tolak dan sebagainya, dia nak hafal lagi lah. Dan pada masa itulah kita kata pemikiran dia akan terbeban. Bila terbeban, dia nak hafal banyak, dia rasa matematik cukup susah, dan akhir sekali dia akan berputus asa. Dan kita sebagai guru seharusnya mencari jalan lah untuk mengurangkan, untuk mengatasi masalah pelajar berputus asa. Jadi mungkin kita boleh bermula dengan pengajaran yang bermakna kepada pelajar. Kita mengharapkan pelajar bila belajar dalam pengajaran kita, dia akan berfikir maksud sebenar sesuatu nombor. Okay? Dan kita kena tahu bahawa simbol ni sebenarnya, simbol ni adalah abstrak. Sifat dia abstrak. Simbol tu sebenarnya abstrak. Dan agak sukar pengajaran matematik sekiranya kita mulakan dengan abstrak. Jadi kita kena mulakan dengan yang nyata. Nyata tu makna dia bermakna. Ni terbalik ni, ramai orang kata bermakna tu abstrak. Simbol tu nyata, tapi sebenarnya simbol tu sifat dia abstrak. Jadi bermakna tu bila kita mengajar dia logik, itu jadi bermakna. Dia boleh guna dalam kehidupan harian. Jadi inilah permainan-permainan yang boleh kita amalkan dalam pengajaran bilik darjah pada peringkat awal. Sebelum kita perkenalkan nombor yang bersifat abstrak tu, cuba kita lihat, cuba adik ambil satu bola. Ini kita boleh buat permainan. Kita boleh letak beberapa bola dalam bilik darjah dalam kotak ke apa ke. Dan kita boleh minta anak murid kita mengambil sebiji bola, satu bola, ambil satu bola. Mungkin pada permulaan dia tak tahu apa itu satu bola. Dan sinilah kita akan bimbing dia. Mula-mula dia akan mungkin nak ambil 3-4 biji. Ataupun dia ambil sebarang biji yang kita pun tidak tahu dari segi bilangan dia. Dia akan ambil saja ikut suka dia. Inilah permainannya. Dan pada masa inilah yang kita kata kita akan membetulkan dia daripada satu peringkat ke satu peringkat, sehingga dia kenal bagaimana nak ambil satu bola. Inilah permainan yang kita boleh. Mungkin kita boleh tunjuk contoh kat dia apa maksud satu bola kat situ. Pada peringkat permulaan, ingat pada peringkat permulaan dia tidak akan memahami apa itu satu bola. Tapi bila kita ambil berulang kali, kita tunjukkan, kita buat permainan mengambil satu bola. Okay, kita boleh buat pelajar berbaris dua baris contohnya untuk mengambil bola di sebelah bilik di sebelah dinding yang satu lagi. Jadi dia akan bekerja siapa nak ambil, dia ambil satu persatu. Itu contohnya. Kita boleh buat permainan. Jadi cikgu yang kedua, cikgu nak, contohnya ayat yang kedua adalah cikgu nak murid-murid lompat satu kali. Jadi kalau dia lompat, sudah tentu dia lompat banyak kali, beberapa kali. Di sinilah kita akan betulkan dia, akan membimbing dia sehingga dia faham lompat satu kali tu macam mana.
Lompat 2 kali tu macam mana? Lompat 3 kali tu macam mana? Jadi sehingga dia faham. Dan permainan melompat, dia akan seronok. Okay. Contohnya lagi ialah masuk satu bola dalam bakul. Masukkan satu bola dalam bakul ini. Jadi kita suruh dia masukkan. Ini boleh buat dalam bentuk permainan. Anda boleh buat dalam bentuk permainan perlawanan antara dua kumpulan pelajar, dua kumpulan kanak-kanak. Okey? Masuk satu bola ke dalam kotak ini. Anda boleh pakai bertandingan, buat beberapa kumpulan A, kumpulan B, dan dia berlawan, ambil satu demi satu, siapa lebih cepat. Ini permainan semua, sehingga mereka boleh nampak apa itu maksud nombor. Mula-mula kita boleh buat dengan nombor 1, lepas tu kita buat dengan nombor 2, lepas tu kita buat nombor 3 dan seterusnya. Okey? Dan diselang-seli kemudian kita akan mengajar dia tentang simbol. Jadi kita selang-selilah, kita mengajar dengan permainan nombor 1, dengan permainan 1 sehingga dapat makna apa itu nombor 1, dan di masa yang sama kita minta berikutnya kita minta dia menulis nombor 1. Okey? Dia membilang nombor 1, menulis nombor 1 ataupun membilang, menulis pun boleh, menulis disusuli dengan membilang. Okey, bila dia menulis, dia membilang, dia bermain, dia akan dapat makna nombor itu, nombor 1, lepas tu buat permainan dengan nombor 2, lepas tu buat permainan dengan nombor 3, bagi dia menguasai dari segi bukan sahaja simbol tetapi dari segi makna. Ini yang saya ingin tekankan di sini, sebab saya perhatikan pengajaran banyak ramai guru terutama guru-guru pelatih. Dan saya bila saya perhati pelajar saya yang guru pun ada pun masalah seperti ini juga kan. Bila saya lihat buku-buku pun banyak penekanan diberi kepada melorek, menulis, membilang. Okey, sedangkan makna tidak ditekankan. Jadi saya harap pengajaran akan menjadi lebih bermakna lah kan. Ini sebagai contoh lah, mengajar makna dan simbol. Kita juga boleh, akhir sekali kita boleh mengajar makna dan nombor serentak, makna dan simbol serentak. Contohnya kita masuk ke dalam kotak bola-bola yang ditanda dengan simbol-simbol nombor 1. Mula-mula nombor 1 lah, bila dah kuasai nombor 1 buat nombor 2, lepas tu buat nombor 3, masukkan ataupun gabung sekali nombor 1, 2 dan 3 dalam tu kan. Dan itu boleh buat permainan. Kita suruh pelajar, contohnya minta murid mengambil sebiji bola bertanda nombor 1. Okay, lepas mereka dah kuasai sebiji bola nombor 1, boleh kita campur adukkan nombor 1 dengan nombor 2, boleh dia pilih nombor 1 ke nombor 2 dan sebagainya. Dan bagi dia menguasai nombor dalam konteks bukan saja simbol, tetapi dia yang lebih penting adalah makna bagi nombor-nombor tersebut. Jadi itu saja untuk kali ini. Saya harap sekurang-kurangnya apa yang saya bincangkan ini membantu pendekatan pengajaran guru tentang nombor ini ya. Okey, itu saja. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih. Saya Dr. Muhammad Uzi. Kita jumpa lagi.